Ini satu berita yang mendukacitakan kepimpinan Perikatan Nasional, terutamanya Muhyiddin sebagai pengurus CPN, kepada Azmin Ali yang pernah dilabel sebagai pengkhianat, kepada mana-mana bos besar PN. Tuan-tuan dan bapak yang saya hormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu kejutan buruk untuk kepimpinan PN dan untuk penyokong Perikatan Nasional. Saya melihat dalam sebuah tulisan ataupun lebih kepada pertanyaan, PN ni sudah hilang plot kah? PN dah hilang plot. Seorang pengamat politik dakwah gabungan itu duduk di alam khayalan dan percaya mereka sedang berjaya. Momentumnya beransur-ansur meningkat selepas 5 hari tempo berkempen PRK Air Kuning pada 26 April. Sambil Perikatan Nasional mula melaungkan keyakinan mampu menarik pengundi bukan Melayu, BN pula dilihat lebih terkehadapan dalam meraih kepercayaan pemilih. Dalam pertembungan yang dilabel Ustaz lawan Ustaz, Muhammad Yusri Bakir di pihak BN dan Abdul Muhaimin mewakili PN, selain calon Parti Sosialis Malaysia PSM Bawani KS yang membuat penampilan semula selepas PRU 15. Seorang pengamat politik awal-awal lagi menelah kemenangan calon BN dengan majoriti sekurang-kurangnya 4 kali lipat berbanding 3 tahun lalu. Sudah tentu Setiausaha Agung PN Azmin Ali enggan memperakuinya dengan alasan pengundi kaum Cina 21.99%, India 14.3%. Daripada 31.897 pengundi berdaftar memberikan respon yang positif sepanjang kempen gabungan parti itu setakat ini. Pengundi bukan Melayu kita tahu memberikan pertimbangan isu ekonomi dan peluang perniagaan. Penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali, lebih cenderung melihat kepada kekuatan jentera pilihan raya BN yang membolehkan Yusri mudah dimobilisasikan kepada pengundi sebagai memberi kelebihan kepada calon kerajaan itu. Mungkin ini adalah satu kemenangan awal bagi calon BN PRK Air Kuning, calon kerajaan. Makna kata, mungkin kalau ini menjadi kenyataan, PN bakal hilang peluang untuk menang satu kerusi lagi. Jadi saudara-saudara PRK Air Kuning, Anda rasa siapa yang menang? Silakan komen di bawah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini adalah satu kejutan bagi kepimpinan kerajaan, terutamanya kepimpinan UMNO. Saudara-saudara yang saya hormati, PAS dan UMNO pernah dibawa satu kerjasama di dalam Muafakat Nasional. Ada yang tertanya-tanya, adakah MN akan dihidupkan kembali? Ataupun pendek kata, adakah UMNO dan PAS boleh bergabung semula? Kalau saya tak silap, Presiden UMNO Zaid Hamidi pernah membuat kenyataan bersedia untuk bergabung dengan PAS, tetapi bukan presidennya Hadi Awang. Tidak mau Hadi Awang jadi presiden. Tapi Zaid ada menyatakan kesediaannya. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saudara-saudara, adakah PAS dan UMNO sebenarnya boleh bekerja sama semula? Adakah hari ini PAS di dalam blok pembangkang manakala UMNO di dalam blok kerajaan masih mempunyai harapan untuk bersama-sama? Tidak tahulah bersama di dalam blok pembangkang ataupun sebaliknya bersama di dalam blok kerajaan. Nah, tuan-tuan dan puan, dalam satu artikel, PAS kurang serang UMNO kerana masih ingin bersama, dakwa penganalisis. Kalau benar PAS masih mahu bersama dengan UMNO, adakah dengan ini PAS akan keluar daripada PN? Ahli Parlimen PAS akan keluar daripada PN dan menyokong
UMNO masuk dalam UMNO ataupun pendek kata masuk di dalam kerajaan perpaduan hari ini. Artikel daripada FMT, Yusri Ibrahim berkata, serangan PAS yang mewakili PN pada PRK Air Kuning lebih tertumpu kepada Anwar dan pentadbirannya. Seorang penganalisis politik mendakwa, PAS dilihat kurang menyerang UMNO pada kempen PRK Air Kuning. Disebabkannya tidak berhasrat membakar sepenuhnya kerjasama dijalin sebelum ini. PAS mewakili PN pada PRN pada pilihan raya 26 April itu, manakala UMNO di bawah tiket BN disokong parti komponen kerajaan diketuai PH. Yusri Ibrahim dari Universiti Malaysia Terengganu berkata, keadaan itu mungkin disebabkan PAS masih mahu kembali bekerjasama dengan UMNO atas pelbagai faktor, terutamanya dalam berdepan PRU16 seperti disuarakan beberapa pimpinannya. Kalau persediaan untuk menghadapi PRU16 nanti PAS mahu bersama dengan UMNO, adakah PAS dan UMNO akan membentuk kerjasama baru? Kerjasama baru dengan kedua-duanya keluar daripada kerajaan dan pembangkang, lalu membentuk kerjasama baru untuk berdepan PRU16 nanti. Itu menjadi persoalannya. Kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Seperti yang kita tahu, beberapa nama-nama besar di Malaysia yang terlibat dengan siasatan, terlibat dengan kes rasuah, terpalit dengan kes rasuah. Antara nama-nama besar yang kita boleh kata sebagai public figure, lebih-lebih lagi yang menjadi ahli parlimen, YB, Datu, siapa sajalah yang mempunyai satu, ya kita boleh cakap public figure lah. Antara yang menjadi sebutan ramai adalah nama Syed Saddiq. Beliau adalah salah satu pemimpin yang disegani ramai. Nah, berkaitan dengan kes yang terpalit melibatkan nama Syed Saddiq, satu keputusan ataupun satu berita daripada My Metro, Syed Saddiq arah clearkan RM 1 juta, elak wang disita SPRM menurut pendakwaan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau benar Syed Saddiq ni kotor, terlibat dengan rasuah, adakah akan ada serbuan berlaku? Adakah akan ada penemuan wang bertimbun-timbun lagi? Saya agak risau sebenarnya. Tapi saudara-saudara, kita harap keputusan yang adil akan dibuat. Tindakan ahli parlimen Muar, Syed Saddiq, mengarahkan bekas penolong bendahari Armada Bersatu clearkan wang RM 1 juta bagi mengelak wang itu disita SPRM adalah tidak jujur. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin berkata, Syed Saddiq 33 selaku perayu menerusi perbualan telefon meminta Rafiq Hakim Razali 35 yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM 1 juta melakukan pecah amanah. Menurutnya ada keterangan menunjukkan perayu mengarahkan Rafiq yang juga saksi pendakwaan ke-13 mengeluarkan RM 1 juta pada 6 Mac 2020. Perayu mengarahkan SP13 untuk clearkan wang itu dan ada keterangan menunjukkan dia menyuruh bekas Exco Armada Bersatu Abdul Hanaan Khairi 32 dan seorang lagi saksi meletakkan tarik ke belakang di resit dan sebut harga pada 2 Jun 2020. Nah, saudara-saudara, menerusi perbualan telefon, perayu juga meminta SP13 untuk clearkan wang yang disimpan dalam akaun bank itu, parti itu, kerana khawatir wang itu akan disita oleh SPRM. Nah, berkaitan dengan keputusan ini, keputusan mahkamah yang diumumkan bagi pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersebahat dengan penolong bendahari Armada ketika itu Rafiq Hakim Razali yang diamanahkan dana Armada berjumlah RM 1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central
Jalan Sentral 2 pada 6 Mac 2020. Nah, saudara-saudara, bagi saya kalau Syed Saddiq terlibat dengan salah laku ini, adakah beliau akan ditangkap masuk penjara seperti yang kita sudah dengar sebelum ini? Nah, untuk jawaban kita nantikan saja. Semoga semuanya akan dalam keadaan yang baik.